Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dimuliakan Fadil Ustaz Hafiz selaku moderator pengacara majlis kita, yang dimuliakan Datuk dan Datin, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, kita seperti yang telah disebut tadi, kita hari ini sudah berada 22 Syaban 1444. Bermakna kita dengan Ramadan sangat hampir, kan, menghampiri Ramadan. Bersamaan dengan hari ini 15 Mac 2023, kita akan teruskan pengajian kita dalam kitab Dunia Bukan Syurga secara ringkas. Secara ringkasnya, mana kita tak baca penuh kitab ni. Kalau nak baca penuh memang tak akan habis dengan masa yang singkat ini. Tapi kaedah kita ambil, iaitulah tajuk asal kita akan baca. Saya akan teliti tajuk yang asal dan kita akan beri kesimpulan ataupun ulasan kepada isu yang kita bincangkan dalam tajuk yang kita pilih untuk kali ini. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tajuk yang kita pilih ni bab yang kelima, akaun pahala belum ditutup. Apa dia maksud? Ada banyak maksud di sini sebenarnya. Apakah yang dimaksudkan dengan akaun pahala belum tutup? Jadi ada dua benda. Yang pertama, kita nak bincang tentang peluang. Peluang selama kita hidup atas dunia ni nak meraih sebanyak mungkin pahala yang kita boleh simpan sebagai aset. Yang kedua yang kita nak bincangkan juga tentang akaun pahala belum tutup ini, iaitulah masalah bila kita tak ada, bila kita dah mati, adakah ruang lain yang boleh kita jadikan orang panggil jambatan, aset yang kita boleh terus menerima pahala walaupun kita sudah berada dalam kubur. Itu penting. Sebab hari ni kita tahulah, kita atas dunia ni tak sempat. Nak ibadat banyak, sibuk. Nak buat banyak-banyak benda yang, maknanya banyak benda yang tidak sempat. Jadi walaupun tak sempat, kita nak juga supaya perkara itu menjadi milik kita. Kebajikan itu menjadi milik kita. Bagaimana caranya? Jadi di sinilah kita akan bincangkan caranya. Dengan kita meninggalkan kebaikan, maka pahala kita berterusan. Sehingga dikata oleh sebahagian ahli fikir, dipanggil murabbi ataupun para pendakwah yang Islam yang masyhur, dikata di antara ciri-ciri manusia yang bahagia, iaitulah dia mati, pahala tak mati. Ciri manusia yang bahagia, dia mati, pahala tak mati. Tapi yang kita bimbang hari ini, manusia yang celaka, na'udzubillah, dia mati, dosa tak mati. Itu yang berat. Yang kita bimbangnya, dia mati, dosa tak mati. Maknanya dosa berterusan. Walaupun tuannya berada dalam kubur ataupun sudah hancur luluh dimakan tanah. Baik, kita kembali ke kitab kita. Apakah tanggungjawab dan peranan kita untuk mengekalkan akaun ibadat kita ini supaya tidak ditutup walaupun selepas kita tidak ada? Seperti kata Syekh Jamil Al-Misri rahimahullahu taala, salah seorang daripada guru yang masyhur di Universiti Madinah satu masa dulu, dia kata al-aqilu man ista'rada madhihi wa yatatalla'u ila ghadihi. Orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa mengenang masa dia, yang masa lepas. Maknanya dia di masa lepas yang berlalu, ada perkara yang kita boleh ambil panduan untuk diteruskan dan ada perkara yang kita jadikan sempadan untuk dihentikan. Dan orang yang cerdik juga berselalu merancang untuk masa depan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan percaya muslimin dan muslimat telah membuat perancangan masa depan yang begitu baik untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk apa saja legasi yang kita boleh tinggalkan. Tetapi adakah kita juga sudah merancang masa depan yang lebih baik untuk perjalanan ke akhirat yang abadi,
yang kekal selama-lamanya di sana, yang tidak akan tidak terputus lagi. Atau sebagaimana pegangan ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahawa kita di akhirat esok tidak ada yang akan mati ataupun yang akan binasa. Yang orang-orang baik-baik alhamdulillah, orang yang tak baik duduk dalam siksaan wal iazubillah. Maka hari ini kita telah berdepan dengan berbagai kempen. Ada skim cepat kaya. Ada skim pelaburan jutawan segera. Dan banyak lagi skim yang sebenarnya membuatkan kita lebih cepat miskin, bukannya cepat kaya. Sebab itulah bila orang mari menawarkan skim cepat saya kata ni skim cepat miskin ni. Labur ratus ribu, habis duit yang kita ada dalam simpanan. Itu pun nasib baik KWSP tak boleh keluar lagi. Kalau tidak sekali yang tu pun dia sapu sekali. Masuk sekali dalam saham yang dikira cepat kaya itu. Tapi apa boleh buat, nanti kita berhenti setakat itu je, akhirnya kita tak dapat apa yang kita nak, kita kata na'udzubillah. Ada juga kempen insurans yang datang kepada kita. Dia kata jika kita mati, kita akan dapat sekian banyak. Biasalah orang insurans ni, dia kira lepas mati ya. Kita duk mikir belum mati. Selepas itu, saya tanya kepada kawan-kawan ejen, dia kata, kalau saya dah mati, apa guna duit insurans? Dia kata orang lain yang senang. Jadi kita kata tidak menjadi masalah. Yang pentingnya sekurang-kurangnya kita tinggalkan entaraka warasaka aghniya, sebagaimana pesan Nabi kepada sahabat, kalau engkau tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan senang, lebih baik daripada kamu tinggal keluarga kamu yatakaffafunan nas, meminta-minta dengan orang. Hadis ni hadis Sa'ad apa? Yang sakit di Mekah tu. Dia cuba nak sedekah semua harta dia. Nabi kata, "La, banyak tu." Separuh, la. 1/3. Nabi kata, "As-sulusu was-sulusu kasih." 1/3 pun masih banyak lagi. 1/3 pun dikira masih banyak. Masih banyak lagi. Jadi, tapi boleh dibenarkan untuk wasiat 1/3. Maka Nabi kata, kalau kamu tinggal keluarga kamu dalam keadaan senang, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka meminta-minta dengan orang. Jadi itu perancangan yang baik. Tetapi kita sebagai seorang Muslim dan juga sebagai seorang mukmin, kita kena berfikir dan merancang bagaimana nanti apabila kita setelah duduk dalam kubur, tetapi pahala kita berterusan masuk dan sentiasa mengalir. Itu yang saya namakan akaun berterusan, tidak ditutup walaupun tuannya sudah tidak ada di atas bumi, tuannya berada dalam bumi, tapi pahalanya berterusan, kita kata alhamdulillah. Kata ahli fikir sebagai renungan iman, betapa indahnya seorang Muslim itu apabila dia dapati dalam suratan amalannya kebajikan yang banyak dan dia dapat yang dia tidak pernah penat melakukannya. Apa maksud? Maknanya bila kita dalam suratan amalan kita banyak benda yang kita tak buat, cuma kita menjadi sebab. Kita kempen orang buat baik, contohnya kita ajar orang solat, tak adalah sekali tu ya ajarnya. Dia solat, kita boleh pahala. Kita kata masya-Allah, pahala berterusan yang tak tutup. Betapa indahnya seorang itu apabila timbangannya penuh dengan ketaatan yang orang lain tolong buatkan. Jadi orang lain buat ibadat yang kita anjurkan, yang kita ajarkan, kita bukan rekod ibadat, mana kita ajar orang itu beribadat yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Betapa indah seorang itu apabila darjatnya sentiasa meningkat naik dalam syurga walaupun tubuhnya berada di bumi. Jadi darjat dia tinggi. Renungan ini menuntut kepada kita supaya membuat perancangan bagaimana kita nak merancang supaya darjat kita ini sentiasa naik walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Inilah perbincangan berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Uqbah bin Amir bin Sa'labah bahawa Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan. Kita ajak orang buat baik. Kita buka ruang kepada dia. Orang ni dulu tak solat. Dengan kita ajak dia, kita kempen dia, kita bawa dia ke masjid, akhirnya dia solat. Ataupun orang ni dulu tak tutup aurat, bagi muslimat contohnya. Tak tutup aurat. Terbuka sana, terbuka sini. Tapi kita kempen dia, kita beri baju-baju yang patuh syariah, akhirnya dia berpegang dengan ajaran tersebut. Ini dipanggil
Selagi dia pakai, dia pakai itu kerana kita yang ajar, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Allahu Akbar. Berapa ramai orang kita ajar Quran. Kadang-kadang orang simple je kat kampung. Guru kampung kata, guru Quran kampung. Dengan dia lah, dengan pak cik ni lah, dengan mak cik ni lah kita dapat baca Quran sampai hari ni. Tuan-tuan boleh bayangkan berapa ramai anak-anak kampung itu yang menghadiahkan pahala tanpa majlis. Ini yang kita nak tadi. Dia duduk diam dalam kubur, pahala dia bertambah, pahala dia naik, darjat dia meningkat. Mari daripada mana? Mari daripada amalan yang orang lain buat dengan sebab dia. Itu dia panggil pahala bersebab. Pahala bersebab. Jadi tak perlu lagi kita kirim-kirim pahala kepada orang sebab pahala tu automatik dia akan bagi kepada orang tu. Di sini timbul sedikit perbahasan, saya sentuh di sini kerana Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala dia sentuh dalam masalah boleh tak kita sedekah pahala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perlu ke tidak? Macam majlis kita lah, bila ada majlis apa-apa ila hadratin Nabi, sedekah Fatihah ke Nabi. Ni ada pula ahli-ahli motivasi ni. Pagi-pagi kena sedekah pahala ke Nabi, sedekah pahala ke tubuh sendiri. Kita kata apa cerita ni? Kalau hari-hari kita ambil duit, ya Allah ya Tuhan, ini RM1 saya sedekah kepada saya, letak dalam poket. Kalau hari-hari buat macam ni, lama-lama orang kampung tengok dia ni tak cukup makan ubat ni. Apa sedekah kita sendiri? Sama juga kata Ibnu Hajar, kata imam yang lain, kita sedekah kepada Nabi pahala yang memang dapat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, automatik pergi. Seorang terbaca Quran, pahala pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang Nabi nak fokus dari sudut pahala bacaan selawat. Itu khas untuk dia. Sebab kita permintaan untuk dia. Adapun Quran secara automatik sampai. Kita solat, pahala pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini sahih dalam Muslim. Hadis ini di atas menunjukkan keutamaan berdakwah pada jalan Allah dan menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain. Baik kebaikan dunia atau akhirat. Senang je. Kita pandai dalam bidang apa? Contoh, saya pandai dalam bidang masakan. Nah, kita panggil kawan-kawan kita tolong aja bagi menu-menu baru dekat Ramadan ni. Apa sahur nak berbuka puasa, apa sahur nak bersahur. Yang sebenarnya tak ada sahur, tak ada menu-menu pun. Menu tu kacau sebenarnya. Tak, merosakkan kita punya apa ni diet Ramadan. Patut Ramadan kita boleh kurangkan 5-10 kilo, tapi Ramadan pula naik pula, jadi pelik. Kita kata di antara benda pelik, Ramadan bukan menurun timbangan, menaikkan timbangan. Orang nak naikkan timbangan pahala, engkau naik timbangan kilo, buat apa ni? Itu lari tajuk. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka akan mendapat pahala kerana telah menunjukkan kebaikan serta pahala orang yang mengikutinya. Yang pentingnya, orang tu tak rugi, kita juga untung. Maknanya kalaulah dia beri pada kita pahala, dia kurang, kita pun tak mahu bagi orang. Buat apa, aku bukan banyak pahala pun. Ya, macam ni Ramadan nanti insya-Allah, hadis yang mengatakan siapa beri makan orang puasa, man fattara shaiman, beri makan orang berbuka puasa, dia boleh pahala orang puasa tu. Jadi berapa banyak kita nak ambil pahala orang? Berapa banyak kita nak ambil pahala orang? Ada kata dah kita buat banyak hari lah. Hari ni masjid ni kita taja buka puasa, besok masjid lain. Saya sedikit mempunyai perbezaan yang lain lah Ustaz Hafiz. Kalau idea ini diterima, bermakna kita banyak pahala. Kita kata setiap masjid dia jangan eksklusifkan pahala buka puasa kepada orang, satu hari satu orang, tak payah, rugi. Dapat 29 hari ya, 20-30 orang yang dapat. Itu pun kalau puasa cukup, 30. Tapi yang harmoninya, yang eloknya, kalaulah kita catukan dana yang ada. Semua orang ni bagi 10,000, orang ni bagi 5,000, orang ni bagi 500, orang ni bagi 50, kita campur satu, masuk akaun iftar, semua orang dapat setiap hari pahala berbuka puasa mengikut saham yang dia ada. Kan untung macam tu. Hari-hari. Awak berapa ringgit? Sedekah. Malu nak cakap RM30. Mana dia dapat pahala bagi buka puasa RM1 sehari. Hari-hari dia dapat. Kita kata Masya Allah. Itu lebih baik. Baik. Amal yang boleh dirasakan oleh orang lain, lebih besar manfaatnya jika dibandingkan amal yang manfaatnya terbatas untuk diri sendiri.
Maka hadis ini termasuk orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain dengan perbuatannya. Meskipun tidak dengan lisannya. Jadi ada orang buat baik dengan kebaikan dia. Dia tak cakap pun. Seperti orang yang menulis buku-buku yang bermanfaat. Kita tulis buku, orang baca. Dengan orang baca, orang terkesan dengan bacaan kita. Berakhlak mulia dan berpegang teguh dengan syariat Islam agar manusia yang lain juga boleh menteladaninya. Semua tu termasuk dalam ladang pahala. Termasuk juga penganjuran majlis ilmu yang kata, saya buat majlis ilmu tak? Dengan Zoom ke, dengan orang ramai tengok ke. Jadi selagi video ini berjalan, walaupun live-nya habis, tapi rakamannya ada, itulah dipanggil penganjuran majlis ilmu yang bermanfaat. Insya-Allah kalau kita tak ada atas dunia ni pun, itu pahala berterusan. Jadi ulama dulu dia tak ada video, dia ada kitab je. Lama kita ini kadang-kadang tak sempat budak tulis kitab, kita buat video. Tapi janganlah buat konten. Hari ni keluar iklan, saya tak pasti lagi. Menunggu-nunggu kepastian daripada pihak Masjid Haram, betul ke tidak? Larangan pergi duduk ambil gambar depan masjid sebab dia kata ramai orang dah mula pergi jual jilbab, jual baju lah, jual macam-macam. Pergi buat konten depan Kaabah. Kita kata malulah dengan Rabbul Bait, malulah dengan Tuan Kaabah. Kita pergi jadi tetamu dia. Macam kita pergi bertamu rumah orang. Tiba-tiba kita bawa barang pergi jual atas rumah orang. Betul ke dia punya label sebagai tetamu macam tu? Itu tidak bagus. Jadi perancangan yang kita buat ini kadang-kadang tidak perlu pada duit. Tidak perlu pada keuangan dan tidak perlu juga kepada modal yang besar. Mungkin ada modal sikit. Nah, kita cari dia punya link, kita cari dia punya line, boleh je. Bajetnya kita kena buat kerja kebajikan. Itu yang penting. Kita kena kerana usaha, kita kena berusaha dan bergerak supaya kita dapat meraih pahala setelah kita tidak ada. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, mana hadis ini sahih, sabda Nabi SAW lebih panjang dari yang tadi, man da'a ila huda kana lahu minal ajri misl ujuri man tabi'ahu ila akhiril hadis. Baginda Nabi SAW menegaskan bahawa sesiapa yang menyeru kepada satu petunjuk, maksudnya dia panggil orang ke jalan kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutnya. Jadi berapa ramai kita boleh tarik orang? 100 orang, 50 orang, 1000 orang, lagi ramai. Kita mengatakan Masya Allah, lagi ramai, lagi hebat kita punya pahala. Hal tersebut tidak mengurangi, ini penting. Hal tersebut tidak mengurangi akan pahala-pahala mereka sedikit pun. Maknanya orang yang kita ajar tadi ikut kita dapat pahala dia, tapi yang dia tak kurang. Bukan kata main peratus-peratus tak. Guru ambil 10, anak murid ambil 90 contohnya. Oleh kerana subjek ni berat, guru kena ambil 30/70. Kita kata ini tak ada. Nabi SAW sebut kata la yanqus, maknanya tak kurang pahala kawan tu walaupun sedikit. Jadi kita ambil penuh, dia pun ambil penuh. Kita kata alhamdulillah. Sama juga nauzubillah, wa man da'a ila dalalatin. Ini yang kita takut. Siapa dia panggil orang buat tak baik, sesat, kana alaihi minal ismi, maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutnya. Dosa orang ikut dia. Kita anjurkan majlis maksiat, majlis pesta, apa-apa benda yang maksiat, maka dosa itu naik atas kepala kita daripada semua orang yang hadir kerana kita pergi. Tak kira lah kita belanja tiket ke, kita yang menganjur free ke, semuanya dapat. Hal tersebut tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis rawah Muslim. Cuba kita bayangkan, orang ini terbuka hati untuk mengerjakan solat dengan sebab kita ajak dia. Dulu dia liar, tak apa nak ikut, nak pergi masjid, tak peduli. Bila kita ajak dia, akhirnya mula-mula kita ajak dia, mari kita pergi masjid. Malah ni ada kenduri, ada majlis. Dia pergi juga dalam peringkat awalnya kerana nak makan. Tapi alhamdulillah, telah masuk dalam jiwa dia perasaan cintakan masjid dengan sebab kita. Allahu Akbar. Berapa besar. Orang ini berbuat amal ibadat dengan sebab ajakan daripada kita. Maka apabila dia buat, kita juga akan memperoleh pahala. Itu maksudnya kita mengajak orang kepada jalan petunjuk. Jelaslah. Pahala
jelaslah dia punya cara untuk nak minta. Maka betapa besarnya kalau kita Islamkan orang yang masih bukan Islam. Allah, lagi besar kita selamatkan seorang daripada api neraka. Kita hari ini duduk berkawan dengan orang yang bukan Islam. Berapa ramai yang non-Muslim berkawan dengan kita. Makan sekali, pergi kerja sekali, pergi berjabat sekali, main golf sekali, dalam grup sekali, dia berzoom sekali. Kan? Mereka meraihkan perayaan mereka masing-masing dan kita juga turut meraihkan bersama. Tapi berapa ramaikah yang dapat kita bawa mereka kepada fitrah, kepada Islam? Nah, ini masalah. Kita pun, Ana ni tak bergaul banyak dengan orang bukan Islam. Cuma kita nak ambil tumpang mengislamkan orang itu, iaitulah kita pergi ke pendalamannya lah. Islam ke orang asli, Islam kawan-kawan kita yang NGO, yang berkhidmat. Macam saya ada sahabat di Kota Baru, nama dia Muhammad Gana. Kalau tuan-tuan pergi Kota Baru, jangan lupa, dekat dengan Masjid Muhammadi, ada satu pusat Islam, dia panggil Pusat Islamic Informasi Center. Jadi di situ Muhammad ni setiap minggu, kadang-kadang sebulan ada je orang masuk Islam. Ada kalanya dia telefon saya, dia tak nak jadi saksi orang Islam hari ni. Kita kata alhamdulillah. Dulu kita pergi ke Osaka menubuhkan satu pusat, nama dia JDC, Japan Dakwah Center. Saya tengok sahabat saya Zul dah update dalam minggu ni sudah sampai 50 orang asli Jepun bersyahadah. Kita kata Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya jemputlah kalau pergi ke Osaka, sila melawat ke nama dia JDC, Japan Dakwah Center, yang dikendalikan oleh saudara kita Zul daripada Perak. Orang negeri Yop, sekali dengan Yop juga dia punya negerinya. Tapi dia orang Malaysia, dia kahwin dengan Jepun yang bukan Islam. Ana sangat gembira apabila dia telah update bahawa kita sudah masuk ke 50 orang semenjak kita tubuh JDC sebelum COVID dulu. Mana dalam 3 tahun dah. 50 orang. Ori Jepun. Kita tak tackle orang lain. Kan? Orang-orang yang pendatang itu lain. Yang ini kita nak orang Jepun yang tak tahu Islam, tak ada syahadah. Alhamdulillah mereka telah kembali ke fitrah setelah diajar kepada mereka tentang Islam. Kita beri Quran kepada dia biar dia baca, kaji, tengok. Kita kata alhamdulillah. Cuma kadang-kadang yang merusakkan orang ni kita juga, perangai orang kita, masyarakat kita itu kita bimbang. Jepun ni sangat menjaga disiplin. Baru ni mereka satu kumpulan datang ke Masjid Wilayah Kuala Lumpur. Telah diberi hadiah Quran, dekat-dekat nak balik, selipar dia hilang. Siapa dia ambil tak tahu. Dia hantar balik Quran. Bayangkan. Quran tu dia pulang balik, dia kata aku tak jadilah nak kaji Islam sebab selipar hilang. Kita kata mahalnya harga selipar. Orang duk tulis sana sini, tak, selipar hilang di masjid tidak menjadi masalah, selipar tak ada di masjid masalah. Kita kata rupanya bagi Jepun selipar hilang itu masalah besar sehingga dia reject. Dia tolak balik Quran yang kita beri, yang dia janji nak kaji. Oh, masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan para pencinta ilmu sekalian, kita mengatakan inilah peluang yang besar, ruang yang terbuka di hadapan kita. Bagaimana kalau kita tak mampu untuk nak berdakwah, kita sokong pusat-pusat dakwah yang sedia ada. Mudah-mudahan kalau orang syahadah, ada bahagian kita dalam syahadah yang sangat besar, pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat kan Nabi pergi ziarah ghulamul Yahud, budak Yahudi tu. Nabi kata apa? Bila dia tengok budak tu sakit, Nabi kita ajar dia masuk Islam. Kemudian budak tu masuk Islam, ada kata mati lepas pada itu. Yang pentingnya Nabi keluar daripada rumah si Yahudi tadi, baginda Nabi berkatakan alhamdulillah allazi anqadhahu bi minan nar. Nabi berkata segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan budak ini dengan sebab aku daripada api neraka. Jadi kita berapa orang dah kita boleh kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita, menyelamatkan orang itu daripada api neraka. Sebab bila dia Islam, kalaulah dia maksiat banyak mana pun, peluang untuk dia balik kepada syurga masih terbuka. Sebab kunci untuk keluar daripada syurga ada di tangan dia. Tapi kalau dia tak Islam, tak ada apalah dia. Baik, itu cerita non-Muslim. Atau adakah kita pernah berfikir atau merancang untuk membawa kawan kita yang bukan Islam untuk mengikuti ke masjid?
Adakah kita pernah berfikir? Kalau belum berfikir, bermakna itu satu kecuaian yang sangat besar. Mana maksud saya, kembali ke masjid bukan ajak pergi buka puasa. Kalau setakat buka puasa, ramai ya pergi. Nah, lepas buka puasa, kita dah sibuk dengan solat maghrib, dia sibuk dengan makan. Nah, ya bukan Islam apa pergi. Jadi kita kata tak, itu tidak. Ya, Ustaz Api ingatkan waktu kita di Jeddah dulu, ada sahabat kita yang kerja di konsulat yang duduk di compound Umar, apa nama, compound yang orang putih. Jadi saya pergi, tiba-tiba datang Inggris, orang Inggris, British, datang. Saya kata, dia kata nama dia Umar. Dah tukar nama. Saya kata, bila? Dia kata, mula-mula kami masuk compound ni, kita panggil dia buka puasa. Pasal itu Ramadan. Dia datang. Dia ni pegawai tentera. Pegawai tentera yang dihantar oleh kerajaan dia untuk ke Arab Saudi. Di Jeddah. Jadi lama-lama dia duduk tengok, duduk berkawan kita. Alhamdulillah, terbuka hati dia masuk Islam. Maka dia jadi umat. Hari ini dia datang bukan lagi sebagai tetamu, tapi sebagai saudara Islam yang nak berbuka puasa dengan kita. Kita kata, Masya Allah, jazakumullahu khairah, barakallahu fikum. Berapa ramai orang-orang yang, sebab itulah bila berlaku dulu, peperangan Arab sama Arab dulu kan, ramai orang-orang yang Inggeris yang masuk dalam negara Arab ni dibom. Kata pendakwah masyhur dalam dunia, kata apa? Kita bukan nak suruh dia orang balik bawa keranda, kita nak suruh dia balik bawa syahadah. Allahu Akbar. Dia kata kita tak nak dia orang dibalik bawa keranda. Bawa keranda senang ya, kena bom mati bawa keranda balik. Tak. Kita nak suruh dia balik pikul syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kejayaan besar kita dalam peperangan ini. Bukan kejayaan boleh bunuh orang, kejayaan yang paling besar sekali kita kembalikan manusia kepada syahadah. Itulah kejayaan yang besar. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, ahli sejarah telah menukirkan sejarah, tapi panjang cerita. Tuan-tuan boleh bacalah sahabat-sahabat Nabi. Contohnya Amr bin Al-As yang dihantar ke Mesir. Dia telah buka negara Mesir. Berapa ramai orang masuk Islam sampai hari ini. Kita kata betapa besarnya Amr bin Al-As. Pergi pula kepada Uqbah bin Amir, kan? Sa'ad bin Abi Waqqas yang pergi ke Iraq. Uqbah bin Amir yang pergi ke Maghribi, ke Morocco, buka negara sana. Dan orang-orang Arab yang datang ke negara kita Malaysia telah buka negara mengislamkan orang Melayu. Pada masa itu kita juga hari ini alhamdulillah kita juga berpeluang untuk membuka pusat-pusat dakwah, pusat-pusat pengajian, pusat majlis ilmu. Kita juga alhamdulillah kita mengatakan ada peluang yang besar untuk kita meraih pahala yang banyak insya-Allah. Jadi walaupun ni ada orang tanyalah, dia kata Ustaz, lepas PKP ni perlu lagi ke kita meneruskan majlis ilmu secara maya? Jadi saya jumpa dengan kawan-kawan kita daripada universiti IPTA, dia kata kami pun masih lagi mengajar melalui alam maya. Bermakna pengajian secara atas talian ni telah diiktiraf oleh IPTA, apalagi IPTS. Jadi kalaulah IPTA pun masih guna lagi, jadi kita yang ada ruang, yang peluang ni, kita kata alhamdulillah. Lebih-lebih lagi sekarang ni pula, masya-Allah, penguasa-penguasa agama memperketatkan isu tauliah, isu. Jadi memang sangat sukarlah untuk kita nak tembus masuk ke negeri orang, yang kita nak dapat satu-satu tauliah bukan mudah. Terpaksa melalui proses yang agak orang kata simple je, simple tulis borang, tapi nak melalui kelulusan cukup susah. Jadi alhamdulillah, sebagaimana kata Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala, saya baca dalam kitab dia Syarah Riyadh, dia kata dalam bab ilmu, man salaka tariqan iltamisa, siapa dia berjalan menuntut ilmu, dia baca hadis ni, dia kata walaupun anda duduk di atas kursi rumahmu, di atas meja dalam atas rumahmu, dengan rak-rak buku yang ada bertimbul depan kamu, kamu mengembara 1 jam, 2 jam, 3 jam, insya-Allah kamu masuk dalam kumpulan hadis man salaka tariqan yaltabisu fi iman. Jadi kita mengharapkan insya-Allah majlis yang dianjurkan ini walaupun di atas talian, tapi masih lagi mendapat pahala man salaka tariqan yaltabisu fi ilma. Siapa yang berjalan mencari ilmu, kita mengatakan alhamdulillah, walaupun berjalan melalui Zoom, melalui YouTube, melalui live Facebook dan apa saja alat yang kita boleh terima, alhamdulillah. Tuan-tuan jangan berfalsafah banyak. Ni setengah orang ni bila dia tak setuju dengan kita, dia kata apa orang yang siapa dia belajar tak ada guru, maka syaitanlah guru dia. Jadi ada anak murid kita
Terkejut. Dia kata, Ustaz, saya macam mana ni? Saya duduk belajar dengan Ustaz online ni. Dia kata, kalau orang belajar tak ada guru, syaitan. Awak belajar tu di skrin tu muka siapa? Muka Ustaz lah. Ada? Takkanlah syaitan. Sampai hati kau kata aku syaitan dekat situ. Jadi akhir sekali dia pun, dia kata kacau Ustaz tu. Kacau pendakwah tu. Dia nak kacau orang yang, dia kadang-kadang, dia tak suka, kawan ni tak pergi belajar dengan dia. Dia kata, kenapa tak belajar? Aku belajar dengan orang ni, duduk di alam maya. Jadi dia pun bacalah fatwa yang adanya ada asasnya. Siapa dia belajar tanpa guru, syaitan guru dia, betul. Orang yang belajar Quran tafsir sendiri, itulah dia panggil syaitan guru dia. Tapi kalau kita belajar dengan ustaz kita, walaupun tidak dia duduk berdepan, berlutut dia di atas surau, di atas masjid, tapi kita masih lagi dalam kelompok, dalam majlis ilmu yang ustaz yang kita pilih yang ada ilmu, ada pengajiannya. Kita kata alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, kita berpindah kepada kelebihan mengajak manusia berbuat kebaikan. Ada kelebihan berapa? Ada 7 kelebihan. Ana akan baca tajuk-tajuk saja untuk kita tahu apa yang ada di sini. Nak detail, tuan-tuan boleh baca ya buku ni. Orang kata buku ni simple, ringan, boleh baca sambil minum teh ya, insya-Allah. Tak perlu cari kamus, tak perlu pergi cari dictionary nak boleh faham. Dia panggil sangat simple, insya-Allah taala. Baik. Insan paling tinggi darjatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana semua orang yang masuk Islam, pahala kebaikannya akan terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya dah sebut. Tak payah kita ulang lagi. Maknanya semua pahala yang dibuat oleh umat, semuanya sampai dalam bahasa sekarang penjual ni, dia panggil MLM. MLM ni. Tak, maknanya semua pahala tu naik ke atas. Di antara perbincangan para ulama mengenai pahala yang tidak putus adalah kelebihan apabila kita mengajak manusia kepada kebaikan. Maknanya fokus kita situlah. Banyak lagi. Yang pertama, kelebihan yang pertama, keuntungan bagi orang yang sentiasa mengajak manusia berbuat kebaikan adalah pahala yang berganda-ganda, yang tidak putus bagi mereka. Jadi untuk ini kita dah bincang daripada awal tadi. Hadis-hadis yang saya baca tadi terpakainya kepada yang pertama ini. Maknanya pahala kita tak putus. Yang kedua, orang yang menjalankan tugas yang besar ini, contohnya berdakwah kepada Islam, itulah tanda-tanda orang yang beriman. Orang yang beriman mesti bekerja dan mesti membuat perancangan bagaimana nak ajak orang kembali ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya Abu Sufyan. Abu Sufyan ni dia lawan Nabi 20 tahun. 20 tahun. Daripada Nabi lah jadi Nabi, sehinggalah kepada peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab, peperangan Uhud, dia memimpin. Badar, dia lari, bawa harta. Dalam peperangan Ahzab, dia masih lagi ketua. Sehinggalah Nabi nak masuk Mekah tahun yang ke-6, dia sekat. Tahun yang ke-7, dia dah mula goyah sebab dia nampak bibit-bibit kemenangan kepada Nabi SAW. Tahun yang ke-8 Hijrah, waktu pembukaan kota Mekah, Ramadan tahun 8, Abu Sufyan masuk Islam. Tuan-tuan bayangkan 20 tahun menentang, akhirnya dia masuk Islam. Jadi apa yang kita nak katakan bahawa tugas kita sentiasa memanggil orang, jangan putus harap. Jangan kata aku 3 tahun dah ajak dia ni supaya jadi baik, tak jadi-jadi. Sabar. Kita ni bukan macam Nabi. Nabi berdoa pun bertahun-tahun. Ada ahli tafsir kata di antara doa Nabi Musa yang pertama supaya binasanya Firaun ialah selama 40 tahun. Baru tenggelam Firaun dalam Laut Merah. 40 tahun. Kita ni baru berapa hari nak suruh binasa orang ni kita kata sukar. Sabar dulu, jangan cepat. Maka dalam gerak kerja kita ni kita kena bekerja, di antaranya tugas pendakwah iaitu tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu tugas kita. Kalau tak buat kerja ni bermakna kita tidak bekerja berdakwah dalam sepatutnya yang kita buat. Kita larang orang daripada buat benda tak baik, kita ajak orang buat benda baik. Jadi ada setengah macam-macam dia punya kerana. Contoh di muka surat 98. Bila kita suruh orang dia bekerja, ajak orang buat baik, dia cakap, Ustaz,
kita tak nak campurlah urusan orang. Ada dalam ataupun dalam bahasa pepatah dia kata kita tak boleh apa ni, tak boleh sibuk jaga tepi kail orang. Kita kata memang tak boleh. Tapi kalau orang tu buat maksiat terang-terang yang kita tahu, yang kita tahu dia maksiat, wajib kita ingkar. Oi, dia buat senyap-senyap Ustaz. Kita nasihat, dia ada dua. Maknanya kalau dia buat terang-terang, kita wajib ingkar. Kalau dia buat senyap sembunyi, kita nasihat. Ya akhi, my brother, tak, kita ni sayang awak, kita kawan lama, tapi apa yang awak buat ni tak baik. Cuba. Andainya benda dah berlalu, benda dah berlaku. Ini kaedah kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dah berlaku, contohnya orang ni dulu lara, ada setengah orang dia kata dia jahiliah dulu. Saya tak suka istilah jahiliah. Kita ni sebabkan diri kepada jahiliah sebab jahiliah ni zaman yang buruk. Saya dulu lara, kemudian dia taubat. Sekarang dia taubat dah. Dia turn balik dah. Kembali ke masjid. Dah jadi AJK masjid contohnya dah. Umrah ni setiap tahun dia pergi. Derma sana sini. Tiba-tiba kita nak ungkit balik keburukan dia. Kita kata lak. Itu tidak baik. Tapi kalau orang masih lagi buat maksiat, wajib kita ingkar. Jadi ingkar mungkar ni ketika maksiat sedang berlaku, secara terang-terangan, kalau dia berlaku secara tidak terang, itu pun kita kena nasihat. Kalau benda yang sudah berlaku, kita sembunyikan. Itu dia panggil kaedah dalam perkara ini. Baik. Yang ketiga, muka surat 99, orang yang menegakkan kebenaran dan melarang kemungkaran adalah golongan yang sedikit dan golongan yang terasing sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Falaula kana minal qurun minkum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna. Nabi kata kalau sepatutnya ramai orang yang ingkar, tapi apa boleh buat? Kamu takut. Kamu nak larang benda mungkar, kamu takut. Jadi tak ramai yang selamat. Yang selamatnya siapa? Orang yang ingkar kemungkaran, orang yang menegah kemungkaran. Maka Nabi SAW sebut bada al-Islamu ghariban. Nabi kata Islam tu dimulai dalam keadaan gharib. Gharib mana terasing, tak ramai orang ikut. Itu makna gharib. Dan akan kembali semula menjadi terasing. Makhluk asing kita dalam dunia ramai ni. Si orang duduk sibuk-sibuk, malam mesyuarat mereka antara bangsa, orang lain minum boleh mabuk, kita minum air oranye. Nah, orang lain minum yang belik-belik, kita minum air teh. Ini yang manusia apa ni? Orang lain apa ni tak untuk aurat, kita dengan stokin dengan pakai. Jadi nampak makhluk asing kita dalam dunia sekarang. Sebab itulah bila pelakon tu boleh anugerah apa-apa, saya duka cita bila tengok penguasa-penguasa orang besar-besar agama ucap tahniah juga. Kita kata buat apa? Ignore je, buat tak tahulah. Itu kan maksiat. Kenapa kita sibuk-sibuk nak apa ni? Nak bertahniah-tahniah nah tu? Jangan. Nanti jadi satu normalisasi. Maknanya benda ni bukan satu benda mungkar. Sebab yang memberi tahniah itu orang yang berkuasa, penguasa agama. Apa ni? Itu di antara. Maka jadi asalnya Islam itu tak ramai. Kerana itulah Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah mengeluarkan satu kata-kata. Bukhari ni sangat teruk, sangat dahsyat. Tuan-tuan tolonglah cari kitab. Riwayat hidup Imam Bukhari. Terbuang Imam Bukhari di waktu hayat dia. Sebab dia mempertahankan sunnah Nabi SAW. Imam Bukhari kata, isbiru ya ahla sunnah. Sabarlah wahai pencinta sunnah. Kamu sebarkanlah apa yang sampai kepada kamu daripada Nabi SAW. Kamu kena sabar. Kenapa? Fa innahum qillah. Kerana kamu sedikit. Jadi, kita walaupun kita sedikit, nak mempertahankan kebenaran, itulah yang disebut oleh Nabi. Nabi katakan, fatuba lil ghuraba. Bahagia kemenanganlah bagi orang-orang yang ghuraba, yang membaik pulih kerusakan yang dibuat oleh manusia. Di atas dunia ini, kita mengatakan manusia buat rusak. Tengok ni, sifat ghuraba. Muka surat 101 daripada Abdul Rahman bin Sanah, dia kata apa? Qila ya Rasulullah wa manil ghuraba. Siapa ke orang yang terasing itu? Jadi ada dua riwayat. Qala allazina yuslihun ma afsadan nas. Orang yang membaik pulih kerusakan yang dibuat oleh manusia. Itu nama dia orang ghuraba. Dalam satu riwayat lain, allazina yasluhun inda fasadin nas. Orang yang baik ketika orang lain rusak. Jadi yang kini kita nak
kita nak dua-dua. Sama ada kita jadi baik ketika orang lain rusak, ataupun kita yang membaik pulih kerusakan yang dibuat oleh orang di akhir zaman. Maka kita kata besar pahala dia. Baik. Kelebihan yang keempat, apabila kita menjadi orang yang soleh, insya-Allah, orang yang membaik pulih manusia, kelebihannya akan turun rahmat Allah ke tempat kita. Kerana masih ada lagi orang yang bertindak mengajak manusia ke arah kebaikan, maka rahmat Allah Ta'ala akan datang. Daripada Abu Umamah Al-Bahili, sabda Nabi SAW, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard, hatta namlata fi juhriha, wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah, malaikat, semua penduduk langit dan penduduk bumi, sehinggalah semut dalam lubang dia, ikan dalam air, semuanya akan berdoakan kebaikan kepada orang yang mengajar kebaikan pada manusia. Ini kelebihannya guru, kelebihannya orang mengajar, sehingga kan dia didoakan oleh semua makhluk di atas dunia ni, kecuali manusia yang derhaka dengan jin yang derhaka je, yang tak doakan kebaikan kepada muallimin nas, kepada guru yang mengajar kepada kebaikan. Jadi alhamdulillah, orang yang baik, orang yang soleh, Allah Ta'ala turunnya rahmat dengan sebab adanya dia di situ. Sebab ramai tidak turun bala dengan sebab ada orang soleh di tempat itu. Cuma kita tak tahu siapa dia orang soleh. Kadang-kadang orang mengaku soleh tapi perbuatan dia soleh. Nama dia soleh tapi amalan dia tidak soleh. Ramai ya. Ni, kalau kata ni anak soleh ni. Anak soleh, semayang tidak. Dia kata bapak dia nama soleh. Dia tak semayang. Itu cerita lain. Dia kata ayah dia nama soleh. Jadi anak soleh dia. Jadi kita ni kan nak kira nama ayah, tidak anak soleh belaka lah kita ni kan. Jadi penat. Jadi nak jadi anak soleh, maknanya orang yang sentiasa ingat pada ayah dia, itu dia panggil orang anak yang soleh, insya-Allah. Yang kelima, kita akan mewarisi ilmu syarak yang ditinggalkan oleh para nabi. Jadi nabi dia tak tinggal harta. Dia tak tinggal peninggalan, tidak ada barang-barang. La dinaran wala dirhaman. Ada. Tuh, orang duk sibuk ni rambut nabi lah. Arca ni, replika ni, semua tu tak ada sanak belaka tu. Yang buat baru ni buat pameran barang-barang nabi. Dia kata ambil sanak di Mekah. Penjaga muzium Mekah tu boleh menafikan benda ni. Dia pun tak tahu juga. Kita kata tak usahlah. Ni orang pergi Madinah sekarang, jadi satu trend. Pergi mencari telaga-telaga yang pernah dibinu oleh Nabi di tempat tersebut. Kita kata alhamdulillah, sibuk apa cari telaga yang confirm Nabi kita minum dan diminum oleh para anbiya yang lain. Siapa dia? Telaga Zam-Zam. Dia sibuk dengan benda lain. Maka kita sebabnya nak jadi cerita lah. Nak jadi cerita, nak jadi benda yang tidak baik, yang boleh menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Baik, kita pergi kepada yang kelima. Kita akan mewarisi ilmu yang syarak yang ditinggalkan oleh Nabi. Sebab apa? Innama warrasul ilma. Nabi hanya meninggalkan ilmu. Jadi kalau kita nak ilmu, nak terima pusaka Nabi banyak, belajar hadis Nabi SAW. Pernah zaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tengok majlis ilmu di masjid Nabi, orang dah mula tinggalkan. Bukan tak ada lah, mana kurang. Ya ramainya orang duduk pasar. Abu Hurairah pun pergi kat pasar. Dia kata, "Wei para jemaah semua, kamu sibuk dengan dunia kamu. Orang di masjid Nabi sedang membahagi pusaka yang ditinggal oleh Nabi SAW." Jadi orang yang lemah-lemah pemikiran dia tak dapat nak tangkap apa maksud Abu Hurairah, berlari pergi masjid. Pergi masjid tengok, sini orang duk belajar, sini orang mengaji, sini orang duk baca Quran, mana orang bagi harta? Tak ada. Maka bila tak ada, dia balik semula ke pasar. Dia kata, Abu Hurairah, mana ada orang bagi harta? Tak ada. Abu Hurairah kata, innama warrasul. Yang ada apa? Yang adanya orang belajar. Qala hadatsana, qala fulan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, itulah innama warrasul ilma. Nabi kita meninggalkan ilmu, mempusaka ilmu, bukannya pergi tinggal harta yang boleh kamu. Dia ingat ke boleh dapat dirham, dinar pada saat itu. Maka itu satu salah faham yang berlaku kepada mereka. Baik, kita pergi kepada yang keenam. Dipanggil zon keamanan atau zon selesa. Kalau kita hendak berada dalam keadaan selesa dan aman,
maka kita kena bertindak memberi nasihat pada manusia. Kita semua boleh selamat jika saling nasihat menasihati. Tengok satu analogi yang menarik yang baginda Nabi SAW buat dalam satu cerita. Nabi kata apa? Bandingan orang yang jaga syariat Allah Ta'ala ini dengan orang yang melanggar syariat seperti orang yang naik bahtera, naik kapal, cruise, feri besar tu. Ada orang duduk tingkat atas, ada orang tengah, ada orang bawah. Yang bawah tu dalam air. Jadi orang duduk kat bawah ni bila nak ambil air, dia terpaksa kena naik tangga atas, ambil tali, bawa air. Dia kata, kenapa kita tak cerdik ni, lambat ni. Makan masa turun naik. Kita ni kan duduk dalam air. Habis, tebuk je kat bawah, dapat air. Senang. Dia mula nak cari alat nak tebuk, maka kata Nabi SAW, fa in tarakuhum, kalaulah orang yang tahu mereka nak tebuk lah kapal ini tahu, kita biarkan, makna kita akan tenggelam semua sekali. Wa in akhazu ala aidihim najau, kalau kamu pegang tahan mereka, jangan tebuk kapal, jangan pecahkan kapal, nak ambil air ke atas, kalau penat kami bantu, kita akan selamat, semuanya kapal tak tenggelam. Apa maksud dia? Maksudnya kalau ada benda yang tak baik, benda mungkar, benda maksiat, kita semua kena bekerja, bertindak untuk melarangnya. Kalau tidak, bila datang bala Allah Ta'ala, kita semua akan tenggelam. Kita semua akan tenggelam. Wal'iyazubillah. Kelebihan yang ketujuh, orang yang berdakwah ini adalah tanda orang yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab kerja kita nak ajak orang balik kepada Allah, nak ajak orang kenal Allah, ajak orang sembah Allah, ajak orang sembah Allah. Maka kelebihan kita cukup besar. Tanda kita nak taqarrub ila Allah Azza wa Jalla. Baik, kata yang ke-8, jalan untuk kita mendapat husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi dengan husnul khatimah ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Imam Az-Zahabi ada mengatakan, Imam Az-Zahabi ini seorang tokoh ulama hadis dan juga pakar dalam bidang sejarah, sirah. Dia ada kitab At-Tarikh Az-Zahabi, ada kitab besar. Dia kata, siapa yang susah di awalnya, dia akan cerah pada masa depan. InsyaAllah. Mana ada orang susah awal, cerah masa depan. Jadi ada satu cerita yang ingin kita kongsikan mengenai seorang tokoh ulama yang berani untuk menasihati dan menentang pemimpin yang zalim. Ulama ini Syekh Abu Bakar An-Nablusi, seorang imam dalam ilmu hadis dan imam juga dalam bab fiqh. Namun apabila datangnya puak-puak Syiah memerintah, puak-puak Syiah merintah dunia masa itu, mereka telah menghalalkan perkara yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, menzahirkan minum arak, boleh berkahwin dengan mahram sendiri, dan banyak lagi kerosakan-kerosakan yang diamalkan oleh puak ni. Maka menjadi tanggungjawab Syekh Abu Bakar An-Nablusi sebagai seorang ulama untuk bangun menentang mereka secara berdepan. Akhirnya dia telah ditangkap dan dipenjarakan. Jelas Az-Zahabi, Abul Faraj Ibn Lauzi berkata, Jauhar Al-Qaid memanggil Abu Bakar An-Nablusi untuk menghadap Mu'iz. Nama cantik, Al-Mu'iz Lidinillah, pemerintah Mesir. Mu'iz berkata padanya, kami dengar engkau mengatakan, apabila seorang itu mempunyai 10 anak panah, maka harus dipanahkan kepada bangsa Ruwawi 1 panahan dan 9 lagi panah kepada kami, kepada Syiah. Dia dimarah dia ni. Abu Bakar berkata, aku tidak mengatakan seperti itu. Akan tetapi aku mengatakan, jika seorang punya 10 anak panah, maka harus dipanahkan kepada kamu 9 panah dan 1 lagi dipanahkan kepada kamu juga, kerana sesungguhnya kamu telah mengubah ajaran Islam, membunuh orang yang soleh, dan kamu mengaku mempunyai cahaya ilahi. Maka ini maknanya ada ulama berani. Ada satu makalah yang cantik, Ustaz Api boleh share dalam grup ni, tajuk dia mengenali Sultan Ulama. Sultan Ulama Izzuddin bin Abdul Salam, seorang yang sangat berani, tegas dalam menyatakan kebenaran. Jadi kita perlu orang-orang macam ni. Demikian juga Al-Imam An-Nawawi dalam fatwa-fatwa dia yang sangat berani menentang penguasa yang cuba nak buat benda tak baik pada zaman dia. Jadi alhamdulillah, itulah yang kita mengatakan, setiap orang yang menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar, jadi orang ni insya-Allah dia akan dapat husnul khatimah. Panjanglah riwayat dia. Akhir sekali sebagai penutup,
sebelum kita pergi kepada kalau ada soalan-soalan yang nak diperbincangkan, kesan daripada kita tidak bekerja untuk memimpin manusia. Kita tak peduli manusia, biarkanlah aku duduk dalam masjid, aku beriktikaf, apa yang kamu nak buat di luar sana, terpulanglah kepada kamu. Boleh ke macam tu? Jawabnya tidak boleh. Kesannya adalah hati mati. Kita hidup tapi hati mati. Allahu Akbar. Seorang sahabat yang masyhur bernama Huzaifah ibnul Yaman. Dia ni, Huzaifah ni seorang yang hebat sehingga kan dikatakan banyak rahsia nama-nama senarai munafik Madinah Nabi beritahu pada Huzaifah radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Huzaifah, siapakah mereka yang hatinya mati? Orang tanya, Huzaifah, man mayyitul ahya? Hati mati tuannya hidup siapa? Huzaifah jawab, alladzina la yunkirul munkara biyadihi wala bilisanihi wala biqalbihi. Iaitu orang yang tidak mencegah kemungkaran dengan tangannya, tidak juga dengan lidahnya, bahkan dengan hati pun tak ingkar mungkar. Itu dia panggil mautul ahya, maitatul ahya, mayat hidup nama dia. Kita ni tak, jangan jadi mayat hidup. Kan? Baik. Tetapi bagaimana kita nak tahu bahawa adanya kemungkaran? Sebab apabila kita sudah biasa melihat kemungkaran, seolah-olah kita merasa itu bukan mungkar. Jadi zaman kita ini terbalik dah. Yang mungkar tak jadi mungkar, yang tak mungkar jadi mungkar. Bahaya yang kedua. Orang yang tidak bekerja dengan dakwah ini, doanya ditolak. Berdasarkan pada hadis Nabi SAW, Nabi bersumpah, kamu mesti melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, nanti Allah Ta'ala turun bala kepada kamu, kamu berdoa, la yustajabu lakum. Allah Ta'ala tidak akan perkenankan doa kamu, sebab kamu cuai tidak menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah, Azza wa Jalla. Bahaya yang ketiga, orang yang tidak bertindak mencegah kemungkaran ini akan binasa, seperti mana riwayat daripada seorang tabi'in yang bernama Bilal bin Sa'ad, sesungguhnya maksiat apabila dilakukan secara sembunyi, maka tidaklah ia mudaratkan kecuali kepada pelakunya saja. Tapi apabila ia dilakukan secara terang-terangan dan tidak ditegah, maka mudaratnya lah menimpa kepada orang ramai. Wal-iyazubillah. Bahaya yang keempat, permulaan kurangnya pegangan agama manusia datangnya daripada mana? Akibatnya daripada tidak mencegah kemungkaran. Jadi bila kita tak cegah kemungkaran, akhir sekali yang mungkar jadi benda yang sebati dengan hidup manusia. Manusia tak tahu lagi mana yang betul, mana yang salah. Yang akhirnya, begitulah keadaan hidupnya. Sebagai penutup, motivasi dalam melaksanakan kebaikan. Apa yang patut kita buat? Motivasi. Bagaimanakah kita semua untuk melaksanakan tanggungjawab kita supaya kita dapat bertindak dan bergerak ke atas landasan yang baik? Yang pertama, kita kena sentiasa ingat bahawa tugas ini adalah satu tugas yang sangat mulia. Berdakwah, ajak orang buat baik, tugas yang mulia. Yang kedua, belajarlah daripada kisah burung Hudhud dan Nabi Sulaiman. Jangan ambil lagu Hudhud, itu ada unsur yang tak baik dalam tu. Dia panggil wahdatul wujud, unsur masuk ke batiniah dalam unsur lagu, kan? Tapi cerita Hudhud, masya-Allah, sensitif dia dengan akidah. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Aku jumpa seorang perempuan ya'buduna syamsa min dunillah, menyembah matahari lain daripada Allah. Maknanya burung tahu benda mungkar. Bagaimana kita manusia tak tahu? Kita mengatakan ini satu kes yang berat. Burung tahu benda mungkar, kita tak tahu. Yang ketiga, janganlah kita ikut perangai puak-puak Yahudi atau perangai Nasara yang putar belik. Kan? Bagaimana mereka ini, dia pun tak suka buat helah, nak menghalalkan benda yang Allah Ta'ala haramkan, buat helah, kona sana sini, maka kita mengatakan itu satu perkara yang tidak baik. Yang keempat, kena sentiasa ingat bahawa dakwah kepada Allah adalah merupakan tanda orang yang punya marwah yang besar, kerana kita bertindak untuk menyelamatkan manusia daripada terjebak pada kemungkaran. Penutup, saudara-saudari, ingatlah, akaun belum tutup. Bila kita mengajak orang berbuat kebaikan, dan bila dia terus-menerus berbuat perkara kebaikan, nescaya tidak langsung kita akan dapat pahala, secara tidak langsung kita akan dapat pahala yang besar yang sentiasa mengalir. Jadi kuatkan kempen kita, ajak kawan-kawan, ajak keluarga, hidupkan sunnah Nabi dalam amalan solat sunatnya, puasa sunatnya, sedekahnya, supaya bila mereka buat, kita dapat pahala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita
buka akaun yang sentiasa dan tidak ditutup walaupun kita telah tiada, maknanya kita ajak orang untuk berbuat amal. Jadi kata sebagaimana kata orang tadi, kan, orang yang bahagia dia mati pahala tak mati, orang yang celaka dia mati dosa tak mati. Wal iyaz billah. Baiklah. Saya ingat satu kisah di mana seorang pakcik masuk dalam syurga, dia melihat darjatnya tinggi, dia berasa pelik. Dan bila dia bertanya mengapa darjatnya tinggi kepada malaikat, jawab malaikat ialah kerana istighfar anaknya. Subhanallah. Jadi kita yang sayang kepada mak ayah kita ni, jangan lupa beristighfar sentiasa. Mudah-mudahan mereka tenang di sana. Ini sudah ada pakai tulis, semoga tenang di sana. Orang kafir mati pun tenang di sana juga. Macam mana boleh tenang di sana? Dia sedang bergelumang dengan malaikat maut, dengan apa ni? Dengan muka nakir dalam kubur. Kita doa tenang di sana. Kita kata sukar itu. Baiklah, pada saya serah balik kepada Ustaz Hafiz. Ada beberapa minit masa, mungkin ada perbincangan, dipersilakan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran al-fadil Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman hafizahullah taala. Nampak rushing tadi, tapi alhamdulillah berjaya menghabiskan, walaupun sebenarnya banyak poin yang ingin dikupas, tapi manakan masa yang begitu singkat. Satu soalan saja, Datuk. Apabila seseorang yang telah meninggal dunia belum melaksanakan ibadah haji, manakah yang perlu diutamakan untuk dilaksanakan oleh waris? Adakah badal haji ataupun wasiat semati? Kita kalau dia mati dalam keadaan dia berkemampuan, maka kita kena ambil daripada duit dia tu untuk dibadal hajikan dia. Cuma sedikit badal haji ramai sekarang. Kena pastilah orang-orang yang nak buat badal haji tu biar kita kenal dan kita pastikan bahawa haji tu dilakukan. Sebab saya tengok ada banyak ni web yang duk iklan badal haji. Bila sampai di Mekah, kita yang pergi Mekah ni tanya orang Mekah yang nak buat haji, yang ambil badal tu tak boleh masuk, tak berani masuk buka Arafah. Tiba-tiba dia orang ni senang-senangnya keluar sijil lah, keluar air Zamzam, dia pergi haji kat mana kita pun tak nampak. Jadi wallahu alam. Tapi asahnya jawapan kepada soalan tadi, maknanya kalau orang tu mati berkemampuan, maka kita kena ambil harta dia untuk dibadalkan. Kalau dia mati tak ada kemampuan, tapi keluarga dia nak buat, anak dia dah besar, contohnya dia bekerja, dia ingat ayah dia belum haji, dia nak buat badal, boleh. Boleh. Cuma wasiat tadi, saya lepas maghrib tadi baru bincang. Ada 10 wasiat. Ada yang lulus, ada yang tak lulus. Banyak juga wasiat-wasiat yang tidak diluluskan. Imam Nawawi kata kalau dia wasiat contohnya, seorang ni mati, dia wasiat pakaikan aku ni kain kapan macam tokoh ulama, dengan serban besarnya, dengan baju 4-5 lapis. Nawawi kata tak payahlah, itu menyalahi sunnah, tak payah buat. Kalau aku mati besarkan binaan atas kubur, tanda kemegahan keluarga kita. Nawawi kata haram buat binaan atas kubur. Jadi tuan-tuan boleh tengok rakaman Pak Maghrib di bawah tajuk Kitab Al-Azkarun Nawawi. Nawawi menyenaraikan 10 wasiat. Ada beberapa wasiat yang tidak lulus. Dikata ini abaikan kerana itu tidak termasuk dalam wasiat syar'i. Wasiat yang dibenarkan. Wallahu a'lam. InsyaAllah, jazakallahu khairan katsiran al-fadil Dr. Abdul Basit Abdul Rahman hafizahullah taala. Mudah-mudahan beri manfaat kepada semua yang mengikuti dan bersama-sama berkongsikan link insya-Allah, termasuk dalam akaun yang tidak putus insya-Allah, termasuk dalam golongan orang yang menyeru kepada kebaikan insya-Allah. Jadi kita minta Al-Fadil Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman supaya mendoakan keampunan kepada, untuk makluman Datuk kalau tak dapat tahu lagi, abang kepada Datin Nurlela baru meninggal dunia pada hari Sabtu dan kemungkinan pada hari Ahad, dan beliau merupakan salah seorang ahli usrah kita yang sentiasa mengikuti usrah ini. Mohon doakan kepada beliau dan kepada semua kematian orang Islam untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan kerahmatan. Baik, yang pertama sekali sayalah sebagai penceramah malam ini dan juga sahabat-sahabat yang ada dalam majlis ini mengucapkan takziah kepada Datin dan semua keluarga. A'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Itu di antara bacaan takziah yang diucapkan oleh ulama salaf apabila berlakunya kematian. Ataupun kita sebut dengan bacaan Nabi lah, lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in lahu bi ajali musamma, itu pun masuk. Jadi kita kata a'zamallahu ajrakum, mudah-mudahan Allah Taala besarkan pahala kamu di atas, wa ghafara limayyitikum, Allah Taala ampunkan kepada orang yang mati di kalangan kamu. Jadi kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala rasul rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma sallimna li Ramadan wa Amin. sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin. Ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan. Ya Allah, rezekikanlah kami dapat beribadat sebaik dan sebanyaknya pada bulan yang mulia ini, Amin. dan kabulkanlah semua amalan kebaikan yang kami lakukan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami juga memohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau beri keampunan kepada kami, dua ibu bapa kami, dan Amin. semua keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, yang Amin. baru meninggal atau yang sudah lama berada dalam kubur. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum. Ya Allah, jadikanlah kubur-kubur mereka taman-taman syurga. Ya Arhamar Rahimin, luaskanlah kubur mereka maddal basar, dan akhirkanlah hidup kami semua ini dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ya Arhamar Rahimin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.